Projek Interdisiplin 2. Contoh kereta lumba. Ini adalah contoh kereta lumba yang direka cipta oleh saya. Ini contoh ilustrasi sepenuhnya. Ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam projek Interdisiplin 2. Boleh merujuk kepada menu yang diberikan dalam PDF form. Adakah anda semua sudah bersedia? Mari kita sama-sama mulakan dengan langkah yang pertama. Langkah yang pertama, kita akan menggunakan penyedot minuman untuk membuat corong pengaliran udara. Pertama sekali, kita akan buat satu lubang di penghujung botol 150 ml dan kemudian kita akan memasukkan penyedot minuman melalui lubang yang dihasilkan dan pastikan ia lancar. Okey, pastikan ia tidak mengalami kesekatan. Okey. Lepas itu kita akan membuat corong di bawah botol air, iaitu tempat pengaliran tayar. Okey, pastikan dia dihasilkan dengan betul dan kita masukkan chopstick, okey, chopstick ataupun kayu lidi, okey, ke dalamnya, okey, untuk memudahkan pelancaran pergerakan tayar nanti. Okey, kita akan buat lubang di penutup botol, okey. Pastikan dua belah, okey, pastikan anda pasang kemudian, okey, buat lubang, okey, masukkan ke dalam kayu lidi. Alright, pastikan dia boleh bergerak dengan lancar dan tidak sekat. Okey, ini adalah untuk mengurangkan geseran. Okey. Lepas tu kita akan buat bahagian yang ke belakang lagi, iaitu roda yang ketiga dan keempat. Okey, pastikan dia penutup minuman dimasukkan dengan baik. Okey, untuk mengelakkan pergerakan tayar tersebut, okey, tayar itu adalah penutup minuman. Kita boleh menggunakan sarung getah untuk menyekat pergerakan, okey, pergerakan tayar masuk dan keluar, okey, dengan cara tersebut, okey, dalam gambar ini. Okey, dan kita testing, okey, percubaan 1 2 3 kali. Okey, sekiranya tak sesuai kita akan modify sampai betul-betul lancar. Okey, kita akan ini adalah sebab kita tadi macam kurang sesuai. Kita akan menggunakan botol minuman yang baru, okey, untuk pastikan dia betul-betul ketat, okey, dan terlekat pada kayu lidi. Okey, yang ini boleh. Okey, yang ini bagus. Okey, kita akan menggunakan langkah yang pertama, okey, tanpa menggunakan sarung getah, okey, ataupun gelang getah. Okey, nampak lancar. Okey, pergerakan pun sudah lancar. Okey, testing. Okey, pastikan penyedot minuman yang dihasilkan, okey, tidak mengalami sekatan. Okey, sekiranya tak cukup, okey, kita boleh tambahkan satu batang penyedot minuman lagi di penghujungnya. Okey, disambungkan dengan selotip. Okey, ini adalah supaya udara yang dihasilkan oleh belon nanti dapat menolak, okey, menghasilkan satu daya tolakan ke belakang. Okey, untuk dia bergerak ke maju ke depan. Okey. Nampaknya proses penghasilan kereta lumba hampir siap. Okey, kita akan membuat percubaan 1 kali, 2 kali. Pastikan corong yang dihasilkan cukup dan pastikan dia betul-betul ketat dan boleh menampung udara yang dihasilkan oleh belon. Okey, pastikan dia panjang tapi dia tak melengkung ke bawah. Okey. Dan penghujungnya pastikan dia mesti menuju ke permukaan lantai supaya daya dihasilkan nanti dia sesuai seperti dalam contoh dalam gambar ini. Okey. Selepas tu kita akan perhatikan setiap tempat, pastikan dia disambung dengan ketat, okey, dan bahagian roda disambung dengan baik. Alright, sekiranya ada pertambahan boleh tambah di bahagian depan botol menjadi bentuk aerofoil. Okey, bentuk aerofoil yang dihasilkan dimaksudkan adalah bahagian depan kereta lumba, okey, yang berbentuk cone, okey, untuk mengurangkan daya geseran, okey, antara udara, okey, dari depan. Okey, ini adalah contoh tayar yang dihasilkan. Pastikan ia disambung dengan ketat dan proses pergerakan tu lancar. Okey, ini adalah bahagian paling penting, iaitu pengeluaran udara daripada belon. Okey, pastikan penghujungnya mesti hampir menyentuh permukaan lantai. Dan sila pastikan belon yang digunakan mesti cukup elastik supaya tidak meletup pada saiz yang besar. Okey, kita boleh mulakan percubaan yang kali pertama. Okay, selepas kita tiupkan belon tu mencecah saiz yang anda mahu, okay, mungkin kita boleh mulakan dengan saiz yang kecil, okay, dan kita lekatkan pada penghujung, okay, penyedot minuman tersebut dan kita setkan tempat permulaan, okay. Lepas kita tiupkan belon, kita sambungkan di penghujung penyedot minuman, okay, pastikan ia kering,
dan boleh dilekatkan di penghujungnya. Okey, satu tangan kita pegang dan satu tangan kita pastikan kereta lumba berada di tempat permulaannya. Okey, kemudian nanti kita akan lepaskan. Okey, kita akan lekatkan penghujung belon tersebut pada penyedut minuman. Kemudian kita akan sedia untuk melepaskannya. Okay, pastikan tempat penyambung belon dan penyedut minuman disambung dengan ketat dengan menggunakan slotted ataupun sarung getah. Untuk menggunakan mana-mana, okay, selepas bersedia, kita akan lepaskan belon tersebut dan ini adalah percubaan yang pertama. Jarak yang dekat dihasilkan oleh belon yang bersaiz kecil. Okay, kita teruskan dengan percubaan yang kedua. Seperti biasa, kita akan tiup belon yang lebih besar, okay, saiz yang lebih besar. Kemudian kita akan sambung ke penghujung penyedut minuman. Okay, pastikan saiz yang lebih besar daripada percubaan yang pertama. Okay, masihlah belon dalam proses. Okay, kita tiup, pastikan dia cukup elastik supaya tak pecah. Selepas tu kita akan menyambungkan belon tersebut ke penyedut minuman. Okay, seperti dalam gambar. Okay, ini adalah percubaan yang kedua, second round. Okay, kita sambungkan dia, pastikan dia diketat disambungkan. Okay, dan tempat permulaan pun berada di tempat yang sama. Okay, selepas semua proses bersedia, kita akan lepaskan belon tersebut dan biar kereta lumba bergerak ke depan. Okay, nampaknya sudah bersedia, kita lepaskan. Nampaknya percubaan kedua dia bergerak lebih jauh daripada percubaan yang pertama. Maksudnya saiz belon, okay, udara yang dihasilkan daripada belon, okay, boleh menghasilkan daya tolakan yang lebih banyak dan maju ke depan. Okey, kita pergi ke percubaan yang ketiga. Okey, tiupkan belon yang bersaiz lebih besar berbanding percubaan 1 dan percubaan 2. Okey, selepas semua bersedia, kita akan sambungkan belon ke penyedut minuman. Okey, pastikan anda cuba. Okey, cuba 1 hingga 5 kali. Okey, pastikan saiz belon yang dihasilkan berbeza ataupun kamu nak membuat perbezaan, perubahan pada boleh ubah yang lain pun boleh, tak ada masalah. Nak tukar tayar pun boleh, nak tukar penyedut minuman yang lebih besar lagi pun boleh juga, ataupun lebih kecil, ataupun kita tambahkan bentuk depan kereta lumba, berbentuk aerofoil pun boleh, dan kita cuba pada tempat yang sama dan tempat permulaan yang sama juga. Selepas semua proses berselesai, percubaan ketiga hampir mula ni. Maksudnya kita akan sambungkan dia, pastikan udara yang dihasilkan oleh belon lancar dikeluarkan dan menghasilkan daya tolakan. Nampaknya percubaan 3 sudah bermula. Pergi. Ini adalah sedikit halangan. Nampak tak yang belon itu dia macam menghalang pergerakan kereta lumba ini? Mungkin dari segi proses pengaliran udara daripada belon tidak berapa lancar. Kita akan cuba lagi percubaan yang keempat. Percubaan yang keempat, kita modify sedikit penyedut minuman supaya dia tidak betul-betul dapat memegang belon yang besar, yang bersaiz besar. Ini di sini saya dapati kalau belon yang besar dia membawa beban yang banyak, dan pastikan proses pengaliran udara keluar tidak mengalami masalah. So percubaan yang keempat, kita menggunakan saiz belon yang lebih besar. Tiupkan belon lebih besar sedikit daripada percubaan ketiga. Selepas tu kita akan sambungkan belon tersebut kepada kedai lumba yang dihasilkan. Sambungkan dia. Nampaknya proses ni lancar. Pastikan penghujungnya dilekatkan dengan baik supaya udara yang dihasilkan dikeluarkan nanti dapat berjalan dengan lancar. Sedia. Pastikan permukaan hujungnya menyentuh permukaan lantai. Daya tolakan yang dihasilkan lebih lengkap. Nampaknya dah bersedia. Jangan lupa nak catatkan jaraknya. Kita tandakan dengan flag ataupun bendera ataupun tanda penutup merah yang di hujungnya. Pastikan sambungan penyedut minuman disambung dengan baik. Alright, selepas tu kita akan lepaskan dan kita akan uji jarak yang dihasilkan oleh kereta lumba percubaan yang keempat. Sedia? 1, 2, 3. Nampaknya udara belum masih ada. Nampaknya pun jauh juga percubaan yang ketiga dan keempat. Ini adalah contoh percubaan kereta lumba yang dihasilkan. Sebenarnya kita boleh mengubah suai aspek yang lain untuk memudahkan kereta lumba ini maju ke depan ataupun bergerak ke depan dengan lebih lancar.
Oke, terima kasih semua atas perhatian Anda. Jumpa lagi.